محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله، ودعا إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita masih lagi di dalam Al-Muqaddimah, Muqaddimah Kitab Khuluqna. Sedikit lagi kita nak habis Muqaddimah insya-Allah. Okay. Kita habiskan sedikit lagi Muqaddimah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin. Katanya al-musannif benar. Okay, sambung lagi sedikit Muqaddimah. Benar, wahai kaum muslimin, fahamilah apa yang kamu lafazkan. Sesungguhnya lafaz la ilaha illallah tersirat di dalamnya rahsia kekuatan kami, yakni rahsia kekuatan kita, dan roh keagungan kami, yakni kita lah. Ia merupakan satu pembebasan yang mutlak daripada menyerah dan menundukkan kepada sesiapa selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan di sini apabila roh mempunyai pengetahuan yang dalam dengan makna hakikat la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqil mawjud bihaqqil ubudiyah illallah, tidak ada sembahan, tidak ada sembahan dengan sebenar-benar sembah kita melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita faham makna la ilaha illallah dan kita menundukkan diri kita, menyerahkan diri kita di dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ianya akan memberi kekuatan dan kegerunan kepada pihak musuh, mengikut kadar la ilaha illallah yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari balik daripada satu peperangan, peperangan Bani Qainuqa. Nabi SAW balik daripada peperangan tersebut. Kemudian Nabi beristirahat di satu wadi, di satu lembah bersama dengan para sahabat Nabi SAW. Lalu para sahabat mengambil tempat masing-masing untuk berehat, dan Nabi SAW juga berehat di bawah satu pohon duri, pohon yang berduri. Lalu Nabi membukakan pedangnya Nabi dan disangkutkan di atas pohon tersebut. Kemudian Nabi beristirahat. Dalam waktu itu seorang kafir, seorang orang musyrikin yang melihat Nabi daripada jauh, dia datang masa Nabi tidur dan dia ambil pedang Nabi dan kemudian dia hunuskan pedang tersebut kepada Nabi SAW. Lalu ia bertanya kepada Nabi SAW, man yamna'uka haza? Sekarang ni, siapa yang nak menghalangkan engkau daripada pedang ini? Ini kekuasaan yang ada pada aku untuk membunuh engkau sekarang. Siapa yang nak membantu engkau, yang dapat menjadi penghalang dengan pedang ini? Maka Nabi SAW mengatakan pada waktu ketika itu dengan kalimah Allah. Nabi mengatakan kalimah Allah dengan kegerunan hati pihak musuh, dengan kegerunan hati orang musyrikin tersebut, sehingga pedang yang ada di tangan orang musyrikin tersebut jatuh
ke tanah. Lalu Nabi SAW mengambil pedang tersebut dan menghunuskan kembali kepadanya. Dan Nabi mengatakan, sekarang siapa yang nak menghalang engkau daripada pedang ini? Maka dia mengatakan kepada Nabi, jadilah wahai Rasulullah, jadilah ya Muhammad, wahai Muhammad, jadilah orang yang baik. Dia minta belas ihsan kepada Nabi, sehingga Nabi SAW melepaskannya. Kerana apa? Dengan kalimah la ilaha, dengan kalimah Allah yang menyebabkan kegerunan dalam hati orang musyrikin tersebut, kerana Rasulullah SAW melafazkan kalimah Allah dalam keadaan hatinya Nabi SAW penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui hakikat makna Allah yang tersemai di dalam hati Nabi SAW. Begitu juga dengan kita, yang kita perlu mengetahui hakikat la ilaha illallah, sehingga kita tidak menyerahkan diri kita, kita tidak tundukkan diri kita, kita tidak serahkan diri kita dengan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada nafsu, sama ada pemikiran musuh Islam, sama ada cara kehidupan musuh Islam, dan apa-apa sahaja yang melemahkan diri kita, melemahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita mengetahui hakikat makna la ilaha illallah. Qala ba'du sahabah, berkata setengah daripada para sahabat, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, wa mudda biha sautahu, dan ia mengangkat suaranya, yakni dengan penuh yakin mengangkat suaranya, mengatakan la ilaha illallah, ta'ziman laha, menta'zimkan kalimah la ilaha illallah, mengagungkan kalimah la ilaha illallah tersebut, ghafarallahu lahu arba'ata alafin dzambin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan 4,000 dosa yang ada pada diri orang tersebut, dengan mujarrad, dengan semata-mata mengatakan la ilaha illallah. Kita kata dengan di dalam hati yang penuh ikhlas, kemudian Allah taala akan mengampunkan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Qila, dikatakan, fa in lam yakun lahu arba'atu alafi dzambin, kalaulah orang tersebut tidak ada dosa sebanyak 4,000 dosa, yakni banyaknya dosa orang tersebut, maka keampunan itu yaghfiru min dzunubi ahlihi wa jiranihi, diampunkan dosa ahli keluarganya dengan lafaz kalimah la ilaha illallah tersebut, dan mengampunkan dosa jirannya dengan kalimah la ilaha illallah yang disebutkan dengan ta'zim, agung, mengagungkan di dalam hati, diampunkan dosa kita, kemudian diampunkan dosa ahli keluarga kita dan juga kepada jiran kita. Itu keberkahan dan kekuasaan kalimah la ilaha illallah. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas daripada hatinya, mengatakan la ilaha illallah, maka dengan kalimah tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Qila, ditanyakan kepada Nabi SAW, wa ma ikhlasuhu ya Rasulullah, apakah tanda ikhlas seorang itu dengan melafazkan kalimah la ilaha illallah? Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, ayyahruzahu amma harramallah, maknanya orang yang mengatakan kalimah la ilaha illallah itu bukan sekadar melafazkan la ilaha illallah, bahkan ia memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya orang yang ikhlas berpegang pada kalimah la ilaha illallah. Jadi kita perlu ketahui makna kalimah la ilaha illallah. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita nak masuk pasar pun memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam biasa kita baca selepas dari kala lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi doa masuk akhir selepas apa? Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Kita ulang sama-sama.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kelebihan zikir orang yang masuk pasar dengan menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kelebihannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu ta'ala lahu alfi hasanatin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan kepadanya beribu-ribu kebaikan. Wa maha anhu alfin sayyi'atin. Maka dipadamkan orang tersebut daripada kesalahannya beribu-ribu kesalahan. Wa kataballahu ta'ala wa rafa'allahu lahu alfi darajatin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan darajat orang tersebut. Wa bana lahu baitan fil jannah. Dan juga dibinakan bagi orang tersebut bana lahu baitan, rumah di dalam syurga. Ini kelebihan yang perlu kita ambil. Kita semua masuk dalam pasar. Kita semua ada urusan di pasar. Dan tak dapat tidak kita pergi ke pasar. Maka selazimnya kita kena tahu ini adalah di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita bacakan. Dan di dalam perjalanan kita, di dalam jual beli kita, ketika kita berada di dalam pasar, semua diberikan ganjaran yang besar. Kerana apa? Bila kita masuk pasar, kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang lagi sekali. Mungkin ada yang nak catat, mungkin ada yang nak tengok balik live ini, ulangkan balik live ini. Jadi boleh kita sama-sama tulis. Saya ulang lagi sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini biasa kita dengar. Kemudian lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila kita masuk pasar, kita baca doa tersebut, Allah Ta'ala berikan beribu-ribu kebaikan, diampunkan beribu-ribu kesalahan, dan diangkatkan beribu-ribu darajat hanya masuk pasar, dan dibinakan bagi orang tersebut baitan, rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Ini kelebihan yang perlu kita ambil daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masuk pasar pun kita dapat pahala. Jadi amalan ini yang selalu diamalkan oleh para sahabat, yang terkadang mereka tak ada tujuan pun untuk pergi masuk ke pasar untuk membeli belah, tetapi masuk pasar hanya mereka untuk mengambil fadilat. Untuk mengambil fadilat doa tersebut. Wa kana Ibnu Umar wa Salim Ibnu Abdullah wa Muhammad Ibnu Wasi' wa ghairuhum radhiyallahu ta'ala anhum yadkhuluna as-suq linaili fadilatil hadha dzikr. Dan adalah Ibnu Umar, sahabat Nabi, wa Salim Ibnu Abdullah wa Muhammad Ibnu Wasi', para sahabat Nabi. Mereka itu masuk ke pasar terkadang membaca doa tersebut untuk mencapai fadilah, untuk mencapai kelebihan, keutamaan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita tinggalkan zikir tersebut, boleh kita amalkan. Kita nak jadikan setiap perjalanan kehidupan kita ini semua diganjari pahala, semua mempunyai perhubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan berurusan dengan urusan dunia di pasar pun kita boleh mendapat pahala jikalau kita mengetahui cara-caranya dan adab-adabnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kelebihan kalimah la ilaha illallah yang perlu kita ketahui. Di dalam hadis Nabi juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ilaha illallah hisni, faman qala la ilaha illallah faqad dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam hadis qudsi. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah itu adalah bentengku. Barang siapa yang melafazkannya maka dia telah masuk di dalam bentengku. Yakni la ilaha illallah ini hisni, pemeliharaanku. Benteng pemeliharaanku. Barang siapa yang menyebutnya maka dia telah masuk di dalam pembendarahan dan bentengku. Yakni pemeliharaanku. Wa man faqad dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Dan barang siapa yang memasuki ke dalam bentengku maka dia akan terselamat daripada azabku. Ini kelebihan. Banyak akan menyebut la ilaha illallah. Maka dengan sebab itu para sahabat, para ulama terdahulu mengajarkan kepada kita untuk kita berzikir la ilaha illallah, mengumpulkan ahlul jamaah dalam qaryah, bertahlil. Bukan mereka tak tahu kelebihannya, mereka tahu kelebihannya. Mereka tahu apa kelebihannya. Bukan sekadar tahlil disedekahkan kepada arwah, bahkan tarbiyah untuk menghidupkan hati kita dan memperbaharui iman kita dengan memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, jaddidu imanakum aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dan memperbanyakkanlah menyebut kalimah la ilaha illallah. Sahabat tanya, macam mana ya Rasulullah nak perbaharui iman? Maka Rasulullah kata, banyakkan sebut kalimah la ilaha illallah. Okey. Jadi orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah, maka orang tersebut telah apabila seorang itu masuk di dalam bentengku, pemeliharaanku, maka orang tersebut terselamat daripada azabku. Terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ahla la ilaha illallah, wahai ahli la ilaha illallah, apa yang telah kita lakukan dengan kalimah la ilaha illallah. Katanya pengarang kitab ini mengatakan, wahai ahli la ilaha illallah, orang yang mengaku ahli la ilaha illallah, maka apakah yang telah kita lakukan dengan kalimah la ilaha illallah? Mengapa kita apabila dipanggil untuk menolong agama Allah, membela syariat Allah, meninggikan panji la ilaha illallah, kita rasa berat untuk bertindak? Soalan. Adakah kita lebih senang dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Nikmat kehidupan di dunia kalau nak dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, katanya Allah Subhanahu wa taala, hanyalah sedikit. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini yang sangat jelas, tidaklah ada kehidupan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, kesempurnaan di dalam dunia semata-mata ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit, sangat kecil. Tetapi akhirat, kehidupan akhirat itu lebih besar daripada kehidupan dunia. Maka dengan sebab itu, orang yang mempunyai ciri-ciri iman yang sempurna di dalam hatinya, mereka akan melebihkan kehidupan mereka untuk menyediakan bekalan ataupun persediaan sebelum mereka berpindah ke dalam alam akhirat, yakni ke dalam alam selepas daripada kematian, alam akhirat. Kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, orang yang pandai, mereka itu al-kayyisu man dana nafsahu, yang mereka itu tidak mengikut keinginan hawa nafsunya semata-mata, wa amila lima ba'dal maut. Mereka itu sentiasa mencari amalan-amalan persediaan sebelum mereka mati. Itu orang yang bijak, yang diiktiraf oleh Allah, yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Fa mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidak adalah kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Dan aku rasa sudah cukup panjang lebar, kata musannif, sudah cukup panjang lebar penulisanku muqaddimah, maka aku beralih sekarang kepada apa yang Allah Ta'ala telah memudahkan bagiku untuk mengumpul daripadanya akhlak-akhlak yang wajib dan yang agung untuk kami, yakni kita menghiasi diri dengannya bersama Tuhan kita, bersama hamba-Nya dan bersama diri kita. Dan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik. Taufik ni apa? Taufik ni adalah kehendak untuk melakukan ketaatan. Hidayah ni, petunjuk ni ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk mengenal kebaikan dan keburukan. Itu petunjuk. Tapi untuk melakukan itu dipanggil taufik, kehendak, kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Kerana kita semua tahu buat kebaikan, tahu kelebihan membaca Al-Quran, kita tahu kelebihan salat witir, tapi terkadang kita tak buat. Kerana apa? Kerana kita belum ada taufik. Kita ada hidayah. Petunjuk tu dah ada, dah tahu dah, tapi taufik nak buat tu tak ada. Jadi taufik itu perlukan mujahadah, perlukan usaha, sehingga datang kekuatan kepada kita dengan dorongan-dorongan yang kita cari, duduk bersama dengan orang saleh, membaca kisah-kisah orang saleh, berdamping dengan orang saleh, membaca Al-Quran, yang mana itu semua akan menjadikan kecenderungan dorongan kita semakin hampir dengan kebaikan. Dan daripada Allah taufik, dan kepadanya kami mengharapkan hidayah dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muqaddimah yang selama 3 hari kita baca ni, masih dalam muqaddimah lagi, belum kita masuk pada bab yang pertama. Okey, jadi kita masuk pada hari ini insya-Allah. Boleh kita masuk pada bab yang pertama. Akhlak kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dah bersedia ke? Boleh kita masuk pada bab yang pertama, akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dalam surah Isra, surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan sesiapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya, sedang dia beriman, maka mereka yang sedemikian keadaannya diberi pahala akan amal usaha mereka itu sendiri." Okey, sudah bersedia dah bersedia. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Yasin dah bersedia. Okey, jadi kita dah habis muqaddimah. Alhamdulillah, kita kesimpulan daripada muqaddimah itu menerangkan kepada kita penyakit. Sekarang ni kita tak nak ambil ubatnya. Penyakit kita yang mana disebutkan, kita ni kata orang Islam tapi kita tak mengkaji Islam, tak tahu tentang hukum hakam Islam. Hanya kita tahu sedikit daripada solat, kemudian yang selebihnya kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini insya-Allah sama-sama kita nak ambil apakah akhlak kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita jadikan bekalan di dalam kehidupan kita. Okay. Jadi akhlak ma'allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ini dia bernombor, jadi mudah untuk kita tulis, dan mungkin boleh yang rakis, yang teliti bila saya bercakap, mungkin boleh tulis dekat komen tersebut supaya yang lain ataupun yang baru masuk dapat sharekan poin akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, akhlak bersama dengan Allah, nuraqibullah fi jami'il ahwal ka'annana lahu nashhad wa nukhlisu lahu fi ma dhahara wa ma batan. Hendaklah kita menumpukan perhatian kepada Allah, yakni merasakan diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, seolah-olah kita melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ikhlas kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari segi zahir maupun batin. Yang pertama, mudah kita cakap, yang pertama ini al-muraqabah, merasakan diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap hal yang kita lakukan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum,
dia Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita di mana saja kita berada. Allah bersama dengan kita. Jadi kalau kita ada kesedaran yang mana Allah Subhanahu wa taala ittala'a alaina, yang senantiasa memerhatikan kita, mengawasi kita, maka orang yang semakin kuat perasaannya merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah dan pergerakannya tidak ingin ia lakukan melainkan sesuatu perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala redha pada diri dia. Jadi perkara ini perlu ada didikan, perlu ada asuhan. Yani kita didik diri kita sentiasa merasakan diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat perasaan tersebut ada dalam diri kita, semakin semakin meningkat ibadah kita, semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah, semakin kuat perasaan kita untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita. Orang yang mempunyai muraqabah, merasakan diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa disemaikan di dalam jiwanya, akan makin lama beliau merasakan malu dengan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak meletakkan dirinya di dalam ibadah yang mana Allah taala tuntut ia untuk melakukan ibadah. Malu dia, ya Allah, patutnya waktu ni waktu solat duha, aku ni mampu boleh buat ni, tapi kenapa aku tak buat, ya Allah. Malu dengan Allah taala. Semakin kuat perasaan malunya. Sebelum tidur, kita baca wirid ataupun adab sebelum tidur, kita tahu dah, tapi kenapa kita tak buat, ya Allah. Bila kita ada perasaan muraqabah, merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat semangat kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepada Ibnu Atha, ma afdalut ta'ah, apakah seafdal, apakah keutamaan yang paling afdal ta'ah? Faqala muraqabatul haq ala dawamil awqat. Afdalut ta'ah, merasakan al-muraqabah, merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa kita. Kita rasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita pada setiap masa. Jadi orang yang merasakan diawasi oleh Allah taala pasti ia akan senantiasa melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa nattakhidhu wirdan yaumiyan min kitabihil aziz ma'al muhafazah 'ala tafahumi wa tadabburi. Yang keduanya, kita mempunyai wirid harian daripada Al-Quran yang agung serta mengekalkan kefahaman dan bertadabbur apa yang telah kita baca. Yang kedua, akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Quran. Setiap hari mesti kena ada wirid dengan Al-Quran. Mana mungkin kita ingin mengajak kepada kebaikan tapi kita meninggalkan kalamullah. Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahawasanya afdalu ibadah ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah bagi umatku itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini fadilatnya sangat besar, yang susah kita nak hitungnya dengan bilangan. Kerana satu huruf saja Allah Subhanahu wa taala berikan 10 ganjaran pahala. Kita baca surah Al-Fatihah itu dah ada berapa huruf? Kita baca Qul huwallahu ahad itu dah ada berapa huruf? Jadi banyak huruf Al-Quran. Jadi setidak-tidaknya dalam sehari mesti ada waktu untuk kita membaca Al-Quran. Sebaik-baiknya kita menyusun masa kita dengan Al-Quran. Bangun pagi, selesai solat subuh, sebelum kita pergi sebelum kita pergi kerja, maka jadikan Al-Quran sebagai wirid kita. Baca satu muka surat sebelum keluar daripada rumah. Kalau tak nak baca satu muka surat, bacalah waktu pagi itu 10 ayat. Ini sekurang-kurangnya lah. Baca 10 ayat daripada Al-Quran. Disebutkan daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Ibn Majah
daripada Ubay radhiyallahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi ashri ayah lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca pada hari tersebut 10 ayat Al-Quran, maka tidak akan dituliskan dirinya itu pada hari tersebut dalam kalangan orang yang lalai. 10 ayat Al-Quran sahaja. Ini sekurang-kurang minimum yang kita baca. Sekurang-kurang minimum yang kita baca. Jadi kita kena ada wirid Al-Quran. Kena ada wirid Al-Quran dalam harian kita. Kata Nabi SAW, al-baitun, rumah yang tidak dibaca Al-Quran padanya, maka kabaitil kharab, rumah itu seperti rumah yang usang, rumah yang rosak. Rumah kalau tak baca Al-Quran pun, rumah itu seperti rumah usang. Walaupun rumah itu lawa, walaupun rumah itu cantik, walaupun rumah itu bersih, walaupun rumah itu penuh dengan perhiasan, tetapi kalau di dalamnya tidak ada Al-Quran, katanya Nabi seperti rumah yang usang. Seperti rumah yang usang. Para malaikat, mereka melihat rumah-rumah yang ada padanya membaca Al-Quran seperti mana kita manusia ini melihat bintang di langit. Cahaya-cahaya yang kita lihat di langit daripada cahaya-cahaya bintang berkilauan yang cantik, yang indah itu, seperti itu juga para malaikat melihat di muka bumi ini daripada kalangan rumah-rumah yang membaca padanya Al-Quran mempunyai cahaya-cahaya. Kalau rumah pun terkesan dengan Al-Quran, rumah pun mendapat cahaya dengan bacaan Al-Quran, bagaimana hati si pembaca Al-Quran? Bagaimana hati orang yang membaca Al-Quran? Adakah sama hati orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang tidak membaca Al-Quran? Wallahi, jauh bezanya. Kata Nabi SAW, man qara Al-Quran summa ra'a ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma'azzamahu Allah. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan Al-Quran, kemudian ia melihat sesuatu yang diberikan Allah kepada orang lain itu lebih daripada apa yang Allah berikan kepada dia daripada Al-Quran, maka dia sudah memperkecilkan apa yang diagung ataupun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Maknanya orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran itu adalah satu perkara yang perlu at-tafakhur, dibanggakan. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu adalah satu yang mulia, mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalam yang dinisbahkan dengan kalamullah, Al-Quran. Jadi akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam harian kita, mestilah ada waktu untuk kita baca Al-Quran. Ada waktu untuk kita membaca Al-Quran. Katanya lah Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail radhiyallahu anhu, idza tahara al-qalbu lam yashba' min qira'atil Quran. Barang siapa apabila seorang itu bersih hatinya, maka dia tidak akan kenyang. Yashba' ni tak akan kenyang ataupun tak akan bosan daripada membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, berat baca Al-Quran, maka kita ketahuilah bahawasanya hati kita itu ada masalah. Kita baca Al-Quran sikit, kita dah cepat boring, dan berat kita baca Al-Quran, kita ada masalah. Maka kita perlu banyak beristighfar dan lazimi sehingga Al-Quran itu menyucikan hati kita. Kerana Al-Quran menyucikan jiwa atau menyucikan hati si pembacanya. Kata Nabi SAW, afdalul ibadah yuraqil qulub qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah, afdal ibadah yang melembutkan hati itu adalah dengan membaca Al-Quran, Al-Quran ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li sahibihi. Al-Quran nanti di hari kiamat nanti akan berikan syafaat kepada si pembacanya Al-Quran. Ini yang kedua, akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan kita, sehingga kita malu untuk meninggalkan ibadah, sehingga kita malu dengan Allah taala bila kita berasa lalai. Kita malu dengan Allah taala kita duduk sahaja tanpa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Malu diri kita, lebih-lebih lagi bila kita nak lakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperbanyakkan
membaca Al-Quran dalam setiap hari. Kalau kita mengatakan kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiap-tiap hari perlu kita membaca Al-Quran. Setiap hari kita membaca Al-Quran. Ya, ini kelebihan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, akhlak kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nahrisu ala huduri qulubina fi salatin lahu wa la nusalli illa jama'atan ma lam tata'azzar. Ya. Hendaklah kita berusaha. Ini yang ketiga, akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita usaha untuk menghadirkan hati-hati kita ketika kita sedang solat. Bila solat, paksa diri untuk hadirkan hati. Hadir hati dalam solat ini sesuatu yang payah dan sesuatu yang susah. Jadi dia perlu ada mujahadah. Mujahadah ini ada kesungguhan, ada perjuangan untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat. Katanya ulama, untuk menghadirkan khusyuk di dalam solat, yang pertama kita menghadirkan khusyuk dulu di dalam wuduk. Ketika kita berwuduk, kita khusyuk ketika kita berwuduk dulu. Masa berwuduk jangan bercakap, jaga adab berwuduk, ingat kita sedang berwuduk, berzikir ketika ketika kita berwuduk. Kita khusyuk di dalam wuduk. Kemudian ia akan hadir khusyuk di dalam solat. Katanya Sayyidatina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk waktu solat, Nabi akan keluar seakan-akan Nabi tak ingat kami. Masuk waktu solat, Nabi keluar tak berpaling. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguhan, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mementingkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada solat, dan mementingkan seruan Allah Subhanahu wa taala daripada solat. Nak datang khusyuk, katanya Sayyid Habib Umar Muhammad bin Hafiz, ini pengarang kitab ini, mengatakan awwaluhu al-khusyuk awwaluhu takalluf wa akhiruhu ta'alluf. Khusyuk ni nak dapat mula-mula dengan takalluf, dengan paksa dia khusyuk, sehinggalah bila kita dah dapat nikmat khusyuk itu, maka dia akan ta'alluf, dia akan berjinak-jinak, yakni dia akan bersedap-sedap dengan khusyuk tersebut. Ya, jadi kita solat, yang ketiganya akhlak kita bersama dengan Allah, solat mestilah khusyuk. Yakni hadir hati kita ketika kita solat. Khusyuk itu apa maknanya? Kita mengetahui apa yang kita baca, kita mengetahui apa pergerakan kita mengetahui apa rukun-rukun di dalam solat, kita mengetahui pergerakan kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh bawakan akhlak yang pertama di dalam solat. Kita merasakan Allah, kita melihat Allah. Kalau tak mampu merasakan Allah melihat kita. Jadi akhlak kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah khusyuk di dalam solat, menghadirkan hati di dalam solat. Dan ini masih dalam nombor ketiga, akhlak kita bersama dengan Allah. Dan kalau boleh cuba, janganlah solat melainkan kita melakukan solat itu secara berjamaah. Sekarang kita duduk di rumah. Sekarang kita duduk di rumah, banyak masa di rumah. Musim PKP ini, lebih-lebih lagi tak dapat pergi solat dekat masjid, surau. Maka lazimikan diri untuk berjamaah di rumah bersama dengan anak kita, bersama dengan isteri kita. Usahakan untuk berjamaah. Ini akhlak adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ajak suami kita untuk berjamaah, ajak isteri kita untuk berjamaah. Jangan tinggal solat jamaah, kerana fadilat solat berjamaah ni sangat besar. Kalau nak disebutkan tentang fadilatnya, Nabi sebutkan 27 kali ganda berbanding dengan solat yang bersendirian. Di dalam atharan menyebutkan bahawasanya orang yang salat berjamaah ini Allah Ta'ala tengok imamnya. Kalau imamnya tak khusyuk, dia tengok makmumnya. Kalau makmumnya pun tak khusyuk keseluruhannya, maka Allah Ta'ala terima salat mereka itu semua, kerana dengan sebab jamaah. Itu kelebihan berjamaah. Jadi yang ketiga, akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, usahakan untuk melakukan solat berjamaah dan hadirkan hati kita di dalam solat, merasakan keagungan solat, merasakan diri kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Ali Zainal Abidin, cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau digelar As-Sajjan, orang yang banyak sujud. Setiap malam beliau melaksanakan solat sunat sebanyak 1000 rakaat. Masya-Allah. Tak mampu kita nak buat salat yang sebanyak 1000 rakaat, tapi mereka yang rindu dengan Allah, yang munajat dengan Allah, cinta dengan Allah Ta'ala, bagi mereka itu sekejap saja. Bagi mereka sangat sekejap. Beliau sebelum beliau tidur, beliau akan siapkan air. Pada zaman dulu air tak ada pipe macam kita, jadi dia akan siapkan air di tempat tidurnya, sebelah tempat tidurnya, untuk mengambil wuduk. Dan bila dia nak ambil wuduk dan masuk di dalam solat, mukanya akan berubah kerana apa? Berubah kerana rasa gerun hatinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terkadang dah duduk dalam saf solat pun kita masih gelak lagi. Tak ada rasa keagungan solat, tak ada rasa kegerunan kita nak menghadap Allah dalam keadaan dosa kita banyak, diri kita yang banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, usahakan solat berjamaah di rumah kita, bersama dengan ahli keluarga kita. Kalau di mana-mana saja, usahakan solat itu biarlah berjamaah. Ini 3 akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-muraqabah, yang kedua al-qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dan yang ketiga khusyukkan diri dalam solat. Dan akhlak kita bersama dengan Allah melaksanakan solat, cuba usahakan mestilah solat itu dalam keadaan berjamaah, melainkan dalam keadaan uzur yang tak mampu, maka itu rukhsah, itu kelonggaran yang diberikan oleh syarak yang memang kita tak mampu. Tapi selagi kita mampu, usahakan solat itu berjamaah. Hari ini kita ambil 3 sahaja. Akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sama-sama dapat mempraktikkan, praktikal kita. Dapat praktikkan, kita merasakan, hadirkan hati kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal kita, insya-Allah. Dengan sebab orang yang merasakan muraqabah, maka orang itu akan terpelihara dirinya daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kuat muraqabah, dia akan rasa malu dengan Allah Ta'ala, dia lalai dalam setiap waktunya. Dan semakin tinggi muraqabah, dia akan menjadikan setiap lahazat, waktunya, detiknya itu mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula daripada mana? Daripada muraqabah. Yang kedua, banyakkan membaca Al-Quran. Dalam setiap hari kita mesti kena ada waktu kita dengan Al-Quran, itu akhlak kita dengan Allah. Yang ketiga, solat khusyuk dan berjamaah kita di dalam solat. Wallahu ta'ala a'lam. Sekadar itu sahaja untuk hari ini, 3 akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mempraktikkannya, insya-Allah. Jadi sebelum kita akhiri dengan doa, sama-sama kita membaca doa selepas daripada majlis ilmu. Doa tu dah di-sharekan oleh admin di dalam page Ustaz Yusof Baharuddin. Boleh kita tengok dan boleh kita copy, dan bila habis majlis ilmu kita baca sama-sama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana. Ma'alil kutri unsa wa dhakar, Rabbi waffiqna wa hum lima tartaji karama wa akhilla atqiya in ulama, nuhda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirra birridha minkal uyun, waghdi anna Rabbana kulla qabla an ta'tiyana rusulul manun. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا, وعلى الآل كرام شرفا, وعلى صحب المصاحب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك, ولا تولنا وليا سواك, ولا تجعلنا ممن خالك أمرك وعصاك, وحسبنا الله ونعم الوكيل. قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا التوبة تغسل الكل هوبا، واستر لنا العورات وآمن الروعات، لدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان، محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع، آمين يا ربي اسمع. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طشي صحبه، والحمد لله في البدء والتنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Sekadar itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk sama-sama kita mengamalkan akhlak kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu Allah